iaitu package yang pertama, mata pelajaran teras tetaplah. Cikgu percaya anak-anak dah faham apa dia mata pelajaran teras. Mata pelajaran teras ni ialah mata pelajaran bahasa Melayu, mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik, sains, pendidikan Islam, pendidikan moral, PJ. Itu adalah mata pelajaran teras yang semua kelas akan belajar. Jadi cikgu akan sebut mata pelajaran package. Okey. Jadi mata pelajaran package ni, package 1 ialah mata pelajaran teras, semua mata pelajaran teras. Kemudian RBT, reka bentuk teknologi dan PSV. Itu package 1. Jadi kalau dalam Google Form nanti ibu bapa dan juga pelajar-pelajar tingkatan 1 untuk nak memilih, jadi sila pastikan tulis sama ada package 1, package yang seterusnya ada 4 package semuanya. Jadi package yang kedua, package 1 cikgu ulang balik. Package 1 ialah teras. Mata pelajaran yang ditawarkan yang lain ialah RBT dan PSV, pendidikan seni visual. Package yang kedua, semua mata pelajaran teras, RBT dan muzik. Okey, dan muzik. Sebentar lagi cikgu RBT, cikgu muzik akan terangkan. Package yang ketiga, teras, ASK dan juga PSV. Package yang keempat, teras, ASK dan juga muzik. Iaitu ialah pilihan-pilihan package yang ditawarkan di tingkatan 1. Cikgu harap anak-anak pelajar tingkatan 1 dan juga ibu bapa yang ada dalam program pagi ni boleh ikuti 4 package yang diadakan ni, yang kita sediakan ni. Jadi cikgu ulang balik package 1 teras, RBT, PSV. Package kedua, semua mata pelajaran teras, RBT, reka bentuk teknologi dan juga muzik. Package ketiga, teras, ASK dan PSV. Package yang keempat, teras, ASK. ASK tu asas sains komputer dan muzik. Okey, jadi anak-anak dibagi peluang memilih mana-mana package, 4 package tersebut, dan selepas itu barulah kita akan tetapkan kelas untuk 6 kelas tu. Jadi kepada ibu bapa yang ada dalam program kami pada pagi ni, bimbing anak-anak untuk membuat pemilihan package yang betul. Nasihat saya kepada ibu bapa, dan kalau ada anak-anak tingkatan 1, rujuk psikometrik. Cikgu rasa ada psikometrik di peringkat sekolah rendah. Rujuk psikometrik tersebut. Di mana kecenderungan anak-anak tingkatan 1, adakah dia orang linguistik, adakah dia orang seni. Boleh kita dapat maklumat melalui keputusan dalam psikometrik yang anak-anak kita perolehi semasa di darjah 6, okey, di tahun 6. Jadi tolong ikut keputusan psikometrik. Sebenarnya keputusan psikometrik tu adalah kita tengok dari segi keesahannya sangat, maksudnya hampir 100%. Jadi kalau anak tu minat ke arah RBT, boleh terus memilih RBT. Kalau anak-anak tu minat ASK ni, kena pandai. Kemudian dalam masa yang sama kena minat. Kalau pandai sahaja, tak minat, tak boleh juga untuk belajar asas sains komputer. Okey? Jadi yang ini untuk panduan ibu bapa dalam membimbing anak-anak untuk memilih package. Sebab nanti yang akan timbul kesan semasa PT3 nanti. Anak-anak berada 3 tahun belajar dalam keadaan tak minat, itu menyusahkan. Itu menyusahkan. Benda yang senang pun akan jadi susah. Okey, ni untuk nasihat cikgu, nasihat kepada anak-anak. Pilihlah, buatlah pilihan yang tepat untuk pemilihan package. Terutamanya muzik yang memerlukan talent untuk pilih muzik dan juga minat lah. Begitu juga ASK dan juga RBT. Dan akhir sekali,
harapan cikgu ialah sebelum cikgu nak serahkan kepada guru-guru yang akan memberi taklimat tentang mata pelajaran yang cikgu sebut tadi, bila anak-anak pelajar naik ke tingkatan 1 bermakna naik ke sekolah menengah, cabaran semakin tinggi, terutamanya dalam kita mengejar ilmu. Dan sekarang ini dalam keadaan kita dunia yang buka ini, dunia yang tidak menentu ini, itu bertambah lagi cabaran dalam pembelajaran kita. Jadi nasihat cikgu pada anak-anak, sambut cabaran ini, jadi pelajar yang gigih, pelajar yang seimbang sebagaimana yang ada dalam falsafah pendidikan kita, iaitu kita nak lahirkan, anak-anak kena sedar dalam falsafah pendidikan kita ialah kita nak lahirkan anak-anak yang seimbang. Maksudnya anak-anak yang cergas dari segi jasmani, anak-anak yang kuat dari segi emosi, anak-anak yang mantap dari segi nilai kerohanian, anak-anak yang bijak dari segi intelek. Itu yang ada dalam falsafah pendidikan kita. Jadi cikgu harap buatlah pilihan yang terbaik dalam pemilihan pakej. Cuba fokus apa yang cikgu-cikgu kamu nak sampaikan sebentar lagi, dan bina budaya cemerlang supaya kita jadi pelajar yang cemerlang, pelajar yang boleh menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi, pelajar yang sentiasa menyahut cabaran dan mengambil peluang-peluang yang ada sekarang. Jadi itu sahaja nasihat cikgu, harapan cikgu sebagai pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma ini. Cikgu nak ucapkan selamat datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Derma dan jadilah pelajar cemerlang. Kita sahut cabaran, Derma must be number 1 dalam apa keadaan sekalipun, dalam bidang co-curriculum, dalam bidang akademik dan lain-lain bidang. Jadi cikgu tak mahu melengahkan masa lagi. Cikgu nak jemput Cikgu Farah Diana. Cikgu Farah Diana adalah guru RBT, Reka Bentuk Teknologi, yang mengajar RBT kepada anak-anak tingkatan 1. Jadi dipersilakan Cikgu Farah untuk sampaikan maklumat tentang mata pelajaran RBT. Itu saja. Sekian. Sila Cikgu Farah. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang masuk join kita punya meeting hari ni. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Okey, nama saya adalah Cikgu Farah Diana binti Zulkafli yang akan mengajar RBT tingkatan 1. Okey, selain daripada saya ada seorang lagi guru iaitu Encik Aziz bin Arifin. Ada 2 orang guru lah yang akan mengajar RBT tingkatan 1. Okey. Sebenarnya subjek RBT ini merupakan rebranding bagi mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu. Okey, kalau dulu-dulu sebelum adanya subjek RBT kita belajar kemahiran hidup. Okey, tetapi disebabkan ada rebranding, kita tukar kemahiran hidup mata pelajaran kemahiran hidup kepada mata pelajaran RBT. So dalam mata pelajaran RBT ini dia ada penambahbaikan lah bagi memenuhi keperluan semasa ikut teknologi yang terkini. Okey, subjek ini sebenarnya tidak asing lagi kepada para pelajar, memandangkan mereka telah pun belajar subjek ini di sekolah rendah. Okey, malah topik yang sama juga dia akan belajar ketika di sekolah menengah. So cuma apa beza dia di sekolah rendah dan sekolah menengah? Okay, sekolah menengah tu penerangan dia lebih mendalam dan teknologi yang digunakan pun lebih tinggi sedikit lah. Okey,
Okay, subjek RBT ini seperti yang Puan Pengetua bagi tahu tadi, ia merupakan mata pelajaran elektif. Okay, yang mana ia memberi penekanan kepada mereka bentuk dalam penghasilan produk berasaskan teknologi. Okay, nanti masa pelajar di tingkatan 3, mereka akan membangunkan sebuah produk yang mana produk itu haruslah berfungsi dan berteknologi. So teknologi itu kita akan belajar semasa di tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. So di akhir tingkatan 3 nanti barulah kita akan buat produk yang berfungsi sebagai kerja khusus lah untuk kita tambah markah di dalam PT3 nanti. Masa tingkatan 1 kita tak ada kena buat kerja khusus. Tingkatan 2 pun belum ada kerja khusus. Tingkatan 3 baru kita mula kerja khusus tersebut. Okey. Antara bidang lah yang kita belajar di dalam RBT ini adalah seperti kejuruteraan awam, kita ada elektrik, kita ada elektronik, kita ada mechanical, ada sains pertanian. Kita juga kena belajar tentang untuk menguruskan sesebuah projek. Okey. Selain daripada itu, ada satu lagi teknologi yang kita akan belajar, iaitu teknologi mekatronik. So di sini kita harap pelajar ada minat lah dalam mempelajari teknologi-teknologi yang terkini. Okey. Dalam RBT ni nanti kita ada pentaksiran secara formatif dan summatif. Formatif ni PBD lah yang kita akan buat sepanjang tahun. Manakala summatif tu sama juga macam mata pelajaran yang lain. Nanti kita juga akan terang sedikit lah tentang pentaksiran formatif ni. Pentaksiran formatif ini kita lihat dari segi tahap penguasaan murid tersebut di dalam proses PDP. Sepanjang dia belajar tu kita akan tengoklah tahap penguasaan dia, dan ini kita kenali juga sebagai pentaksiran berasaskan bilik darjah PBD. So pentaksiran ni kita ada 6 tahap penguasaan. Tahap dia ada tahap 1 hingga tahap 6. Kalau pelajar hanya dapat tahap 1, itu merupakan pencapaian yang terendah lah. Contoh pelajar hanya tahu sahaja kemahiran asas untuk membina produk. Dia hanya tahu saja. Tetapi jika pelajar itu berjaya menguasai tahap 6, bermakna pencapaian yang tertinggi yang dia dapat, bermakna pelajar itu dapat mencipta. Macam tadi tahap 1 dia hanya tahu saja kemahiran. Tetapi bila dia dapat tahap 6, dia dapat capai tahap 6, bermakna pelajar tersebut dapat mencipta reka bentuk secara sendiri. Lepas tu ada lagi kreatif dengan menggunakan idea sendiri. So kita harapkan pelajar SMK Derma tingkatan 1 ini dia berjaya mencapai tahap yang tertinggi lah. Kemudian yang cikgu sebut pentaksiran formatif ini kita lihat untuk setiap topik, tajuk dan silibus, di mana seperti dalam ujian 1, peperiksaan pertengahan tahun dan juga peperiksaan akhir tahun. Yang tu kita akan buat ikut fasa lah. Terakhir sekali, sebelum cikgu akhiri cikgu punya penerangan pada hari ini, cikgu nak tekankan di sini, jika pelajar ingin memilih mata pelajaran RBT, pelajar tersebut dia kena ada kemahiran asas lah, ataupun dia kena ada bakat melukis, melakar. Sebab dalam setiap topik yang kita belajar itu memang untuk membangunkan produk, perkara asas yang penting adalah kita kena buat lakaran produk tersebut dahulu. Daripada lakaran, barulah kita akan dapat bangunkan produk yang berfungsi dengan baik. So kemahiran yang pelajar kena ada adalah kemahiran melukis, melakar, dan yang terakhir dia kena ada minat terhadap untuk membangunkan produk. Itu saja daripada cikgu. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan jemput guru mata pelajaran ASK untuk
memperkenalkan mata pelajaran tersebut.